Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma 'allimna ma yanfa'una, Allahumma zidna 'ilma. Amma ba'd. Malam ni kita masuk surah yang seterusnya, surah baru, surah Al-Hijr. Surah Al-Hijr, kalau orang tak tahu dia akan baca surah Al-Hajar, surah batu. Al-Hijr, Hijr nama tempat yang dihuni atau didiami oleh kaum Samud. Tapi kalau baca bayi hatta surah Al-Hajar malah surah batu, tak ada kena-mengena. Baik, surah ini adalah surah Makkiyah, yakni diturunkan di Mekah sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Dan dalamnya ada 99 ayat, 99 ayat. Dinamakan surah ini surah Al-Hijr kerana disebut kisah Ashabul Hijr, iaitu kaum Thamud. Hijr adalah suatu tempat lembah yang terletak antara Madinah dengan Syam. Secara keseluruhan surah ni ringkasannya ada mengandungi dalail at-tauhid, bukti-bukti keesaan Allah, ahwalul qiyamah, keadaan yang berlaku pada hari kiamat, sifatul ashqiya was su'ada, sifat orang-orang yang menerima nasib yang celaka dan orang yang bahagia, dan sebahagian daripada kisah nabi-nabi terdahulu, walaupun tidak detail tetapi ada disebut sedikit daripadanya. Baik, kita terus pada bacaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Dharhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق
وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. Itulah dia ayat-ayat Alkitab dan Quran yang nyata. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada masanya, ada ketikanya orang-orang kafir merasa ingin dan suka sekali kalaulah mereka dahulu semasa di dunia menjadi orang Islam. Dharhum ya'kulu, biarkanlah mereka itu makan, wa yatamatta'u, dan mereka boleh bersenang lenang, boleh berseronok menikmati nikmat kehidupan dunia, wa yulhihimul amal, dan mereka dilalaikan oleh angan-angan sehingga mereka tidak mahu bertaubat dan insaf. Fasawfa ya'lamun, kemudian mereka akan mengetahui yakni akibat daripada perbuatan mereka semasa di dunia. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum, dan tidaklah kami membinasakan penduduk sesebuah negeri melainkan telah ada baginya tempoh yang tertentu, yang termaklum, ketentuan yang telah ditentukan bilakah mereka akan binasa. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun, sesuatu umat itu tidak dapat mendahului tempoh yang telah ditentukan, dan mereka juga tidak dapat mengundurkannya ataupun menangguhkannya. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun, dan mereka yang ingkar itu berkata, yakni berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai orang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, sesungguhnya engkau benar-benar orang yang gila. Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin, sepatutnya engkau membawakan malaikat kepada kami, yakni menjadi saksi tentang kerasalanmu jika kamu benar, jika kamu adalah orang yang benar. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzan munzarin, tidaklah kami menurunkan malaikat kecuali dengan cara yang sebenar-benarnya diturunkan, dan tidak pula mereka itu akan diberi tempoh lagi atau diberi masa lagi setelah turunnya malaikat, mereka akan terus dibinasakan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr, yakni Al-Quran, dan kamilah yang benar-benar akan menjaganya atau memeliharanya. Alif Lam Ra. Surah ini sama dengan beberapa surah yang lain dimulakan dengan al-huruf al-muqatta'ah, iaitu huruf yang putus, yang tidak membawa suatu maksud yang khusus kerana bukan suatu perkataan yang kalimah yang difahami. Ia adalah cantuman daripada alif lam ra, maka dibaca asalnya alif alif, lam lam, dan ra ra. Tujuannya untuk tambih, memberi peringatan dan menimbulkan suatu isy'ar, rasa untuk orang-orang Arab tentang i'jaz tinggi atau besarnya mukjizat Al-Quran. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin, itulah dia ayat-ayat Alkitab, merujuk kepada ayat-ayat dalam Al-Quran. Ada kalanya isyarat itu mari dalam bentuk terus kepada Alkitab. Alif lam mim dzalikal kitab, tilka ayatul kitab, ataupun di awal surah An-Naml Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Di sini tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Kalau surah An-Naml terbalik, tilka ayatul Qur'an wa kitabin mubin. Sini tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin. Kedudukan uslubnya. Itulah dia ayat-ayat Alkitab.
ayat-ayat Al-Quran yang jelas. Yang jelas dari sudut perintah yang disampaikan oleh Allah dalamnya. Adapun kenapa dinakirahkan kalimah Quran? Nakirah maknanya kata nama dia tidak mari dengan Al-Quran. Wa Qur'anin mubin, tidak wal Qur'anil mubin. Tujuannya tafkhim, untuk mengagungkannya, untuk menyatakan hebat dan besarnya kedudukan perkara ini. Isyarat ini menunjukkan bahawasanya peringatan bagi manusia bahawa Quran ini benar-benar daripada Allah untuk Nabi SAW sampaikan kepada manusia, dan sifatnya adalah mubin, jelas. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin, itulah ayat-ayat Alkitab yang juga merupakan Quran yang terang, yang jelas. Yang jelas, yang tidak ada kesamaran, yang tidak ada keraguan. Sifat agama ni sifat dia jelas, dia tidak sama-sama. Tidak ada perkara yang tidak jelas, kecuali semuanya jelas dan terang. Nabi SAW bersabda, taraktukum alal mahjatil bayda, aku tinggalkan kamu dalam keadaan yang sangat putih, terang, bersih. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. La yazighu anha illa halikun, tidaklah yang melencong, yang menyeleweng daripada jalan itu kecuali orang itu binasa. Sebab jalan agama ini sangat jelas, mubin. Sesuatu yang jelas, tidak ada alasan untuk manusia menolaknya atau tidak menerimanya. Apa sahaja yang disebut dalam Quran sebenarnya ada kaitan dengan kehidupan kita, ada kaitan dengan apa yang kita boleh rasai, yang kita boleh fikir. Ayat Quran adalah ayat yang mubin, yang sangat jelas. Dari awal surah Yusuf telah kita baca dulu, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabil mubin. Itulah dia ayat-ayat kitab yang sangat jelas, yang sangat terang. Ada kalanya kitab itu disebutkan dengan sifat Al-Hakim. Dalam surah Luqman, Alif Lam Mim, tilka ayatul kitabil hakim. Alif Lam Ra, di awal surah Yunus dulu, Alif Lam Ra, tilka ayatul kitabul hakim juga. Tilka ayatul kitab wa Qur'anin mubin, itulah dia ayat-ayat Alkitab dan Quran yang nyata. Tasim Mim, tilka ayatul kitabil mubin, di awal surah Al-Qasas dan juga surah Asy-Syu'ara. Ada juga perkataan mubin, mana perkara yang sama diulang beberapa kali dalam surah yang berlainan, sebagai suatu isyarat bahawa Quran ini jelas, terang, benar-benar jelas. Kecuali kalau seseorang itu memang tidak cara, tidak ambil peduli, maka sifat jelas yang ada pada Quran itu tidak sampai kepadanya. Sebab Quran ini adalah nur, cahaya. Sesiapa yang tidak mengambil cahaya itu, maka tidak ada cahaya baginya. Tetapi sesiapa yang mengambilnya, maka cahaya itu sudah cukup untuknya bagi menerangi kehidupannya dunia dan akhirat. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Ada ketika masanya orang-orang kafir merasakan alangkah baiknya kalau mereka di dunia itu Muslim, mereka Islam. Setiap kali kalau saya melihat, kita jumpa mana-mana tempat terlihat orang-orang yang bukan Islam, kita tengok ayat ni, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Sebab ayat ni menceritakan an-nadamah, penyesalan mereka apabila mereka tidak ada peluang untuk keluar daripada neraka. Lalu dia rasa, alangkah baiknya kalau aku di dunia itu Islam. Sebab orang Islam yang berdosa bila masuk neraka, mereka masuk untuk tempoh yang tertentu sahaja. Siapa masuk dia akan keluar juga. Tapi orang kafir dia akan kekal untuk selama-lamanya. Maka mereka akan menyesal. Sayandamuna yaumal qiyamah ala ma kanu fihi minal kufri. Mereka akan menyesal pada hari kiamat kerana kekufuran yang mereka berada di atasnya. Wa yatamannawna law kanu fid dunya muslimin. Dan mereka berangan-angan kalau di dunia dahulu mereka Muslim. Ibn Abbas dan Ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma serta sahabat yang lain menyebut, anna kuffar Quraisy lamma uridu 'ala an-nar tamannaw an law kanu muslimin. Orang-orang kafir Quraisy apabila mereka itu dibawa untuk dihadapkan ke neraka, sehingga neraka jelas nampak di hadapan mereka,
Maksudnya keadaan yang berlaku di hari akhirat nanti. Lalu mereka menaruh angan-angan kalaulah mereka itu Muslim. Ayat ini sama dengan ayat yang pernah kita baca dalam surah Al-An'am dulu. Surah Al-An'am ayat 27. Walau tara idh wuqifu 'alan nari faqalu ya laitana nurad wa la nukadziba biayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Dan kalaulah engkau melihat ketika orang-orang kafir dibawa menghadap neraka, dibawa untuk dimasukkan ke neraka, lalu mereka berkata ya laitana, alangkah baiknya bagi kami kalaulah, alangkah suatu angan-angan, alangkah eloknya kalau kami dikembalikan semula ke dunia dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan kami termasuk orang-orang yang beriman. Satu riwayat hadis daripada Imam At-Tabarani daripada Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ijtama'a ahlun nar fin nar wa ma'ahum man syaa Allah min ahli al-qiblah." Apabila berhimpunnya ahli neraka di dalam neraka dan bersama dengan ahli neraka itu orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki bahawa mereka jadi ahli neraka, tetapi mereka ni min ahli al-qiblah, di kalangan orang Islam. Maksud orang Islam yang berdosa, kemudian dia mati tidak bertaubat, dan Allah Ta'ala menghendaki untuk orang tu diazab dahulu sebelum masuk ke syurga. Lalu orang-orang kafir berkata kepada orang Islam yang masuk neraka, alam takunu muslimin, tidakkah kamu ni orang Islam? Lalu orang Islam menjawab, bala, bahkan. Fama aghna ankumul Islam, kenapakah Islam itu tidak dapat membantu kamu sehingga kamu pun masuk neraka seperti kami juga? Waqad sirtum ma'ana finnar, sesungguhnya kamu telah jadi bersama dengan kami dalam neraka ini, kamu sama-sama jadi ahli neraka. Lalu orang Islam berkata kepada orang-orang kafir, kanat lana dhunub, adalah bagi kami dosa semasa di dunia, kami ada buat dosa, fa ukhidna biha, maka kami dihukum dengan dosa itu, maka inilah balasannya. Fasami Allahu ma qalu, maka Allah Ta'ala mendengar apa yang mereka katakan, iaitu perbualan antara orang-orang kafir dalam neraka dengan orang-orang Islam yang berdosa dalam neraka, sama-sama dalam neraka. Orang kafir kata, apa masuk neraka? Tidak mengislam. Dia kata, betul lah kami Islam, tapi kami ada buat dosa dan kami tidak bertaubat. Tapi bab dosa ni kalau Allah Ta'ala kehendaki, dia boleh ampunkan dosa hambanya kalau dia kehendaki. Kalau dia tidak kehendaki, maka orang tu boleh dia azab dengan kehendaknya. Allahumma a'izna minan nar, ya Allah lindungilah kami daripada azab neraka, na'udzubillah. Lalu apabila Allah Ta'ala mendengarnya, diperintahkan supaya dikeluarkan orang-orang Islam yang berdosa itu dalam neraka, fa ukhriju, lalu mereka dibawa keluar. Maka apabila perkara itu dilihat oleh orang-orang kafir yang masih kekal dalam neraka, lalu dia berkata, ya laitana kunna muslimin, alangkah baiknya kalau kita juga orang Islam, buat dosa pun tidak akan kekal lama, siapa masuk akan keluar juga. Tapi apakan daya, mereka kata mereka tidak mati dalam Muslim, mereka akan kekal selama-lamanya. Allahu Akbar. Suatu keadaan yang kita tak boleh nak fikir macam mana. Kalau seseorang di dunia dihukum penjara, seorang tu penjara mungkin 2-3 tahun, seorang lagi penjara seumur hidup. Bila kawan ni cukup masa 3 tahun keluar, hak berada seumur hidup, dia akan berasa, kalaulah aku juga ada peluang untuk keluar. Itu baru di dunia, penjara ni, dan neraka nak lari mana? Maka sakitlah ia untuk selama-lamanya. Kemudian Nabi SAW membaca ayat di awal surah Al-Hijr, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alif lam ra, tilka ayatul kitab wa qur'anin mubin, rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi ayat ini menceritakan keadaan orang-orang kafir yang menyesal dalam neraka kerana mereka tidak Muslim. Dia kalau mati Islam tak pernah mati dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati kecuali kamu dalam keadaan Muslim. Walau sebanyak mana dosa, dia tidak akan kekal, dia akan keluar juga. Tapi kalau tidak dalam keadaan Islam, tidak dalam keadaan yakin dengan kalimah syahadah, maka seseorang itu akan
khalidina fiha abada, ada kekal dalamnya selama-lamanya. Kemudian diberi ancaman kepada mereka, zarhum, utrukuhum, biarkan mereka. Ai dengan maksud utruk, biarkan mereka ya Muhammad, dalam keadaan mereka itu menikmati kelazatan hidup di dunia. Zarhum, biarkan mereka itu yakulu, mereka makan, wa yatamatta'u, mereka mendapat keseronokan nikmat dunia, wa yulhihimul amal, dan mereka dilekakan oleh angan-angan mereka. Yakulu, mereka itu yakuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan sebagaimana makannya binatang ternakan. Makan sekadar untuk isi perut ya, bukan makan atas tujuan untuk melaksanakan kewajipan beribadah kepada Allah. Sebab itulah tujuan manusia diciptakan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin kecuali untuk mereka abdikan diri kepadaku. Soal kita kerja, cari makan, minum, pakai sebagainya adalah perkara-perkara untuk melengkapkan matlamat asal ubudiyah lillah, pengabdian diri kepada Allah. Kerja itu memang kerja, tapi kerja hanyalah wasilah, hanyalah sebagai alat. Matlamat asalnya adalah untuk beribadah kepada Allah. Tapi kalau seseorang tidak faham matlamat, dia akan hanyut. Kalau seseorang itu katalah berumah tangga, berkahwin sekadar untuk memenuhi keinginan jantina, keinginan seks manusia, tapi bukan atas untuk beribadat kepada Allah, maka perkahwinannya itu tidak diberi pahala, sebab niatnya tidak begitu. Makan minum kita akan diberi pahala kalau atas tujuan untuk membolehkan kita beribadat dengan sempurna. Adapun orang kafir, dia hanya makan sekadar makan untuk isi perutnya, kenyang perut, sebagaimana makannya binatang. Sebagaimana diketahui al-an'am, binatang ternakan, tidak ada satu pun yang lepas makan dia akan melakukan ibadat, sebab tidak ditaklifkan untuk binatang melakukan ibadat. Taklif itu hanya untuk manusia dan jin, hanya untuk jin dan manusia. Wa yatamatta'u, dan biarkan mereka itu berseronok, yakni menasa nikmat hidup di dunia. Dunia ini memang indah, terasa indah dunia itu, tetapi keindahan dunia ini penuh dengan gurur, penuh dengan tipu daya, penuh dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan manusia terlupa matlamat asal. Untuk apa dia hidup di dunia? Untuk apa hidup di dunia? Kalau seseorang diuji dengan ada harta benda, dan dia boleh buat apa sahaja yang dia kendaki dengan hartanya, dan dia boleh, kita kata boleh makan angin, boleh melancong ke luar negara, maka terasa dunia ini seperti miliknya. Dia kata dunia ini seperti milik aku. Harta ada, nak pergi ke mana boleh pergi. Tapi sudahkah kita sampai satu masa semua kita ni akan mati dan dikembalikan kepada Allah di mana sahaja kita berada. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Di mana sahaja kamu berada, semua kamu akan dibawa untuk bertemu dengan Allah kesemuanya, iaitu pada hari berlakunya pertemuan antara manusia dengan Allah Ta'ala. Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, hari di mana semua manusia akan bangun menghadap Tuhan semesta alam. Lalu mereka dilekakan oleh al-amal. Jangan baca dengan al-amal, dengan ain, dengan alif. Al-amal, amal, al-amal. Boleh kita kata angan-angan ataupun suatu keinginan yang tidak akan tercapai. Mereka dilekakan oleh angan-angan mereka sehingga mereka lupa untuk bertaubat dan untuk inabah, kembali kepada Allah, leka kepada alam akhirat dan lupa kepada ajal kematian. Jangan sekali-kali kita leka dengan kehidupan dunia, leka dengan maksud lupa matlamat asal. Apa sahaja kita nak buat, kena lihat apa yang menjadi wasilah, apa yang menjadi matlamat. Apa menjadi wasilah, apa menjadi matlamat. Tadi kawan-kawan di sekolah bercakap, dia kata oleh kerana ni cerita bola sepak lah, sebab kita pasukan Kelantan boleh masuk final minggu depan, kemungkinan Ahad minggu depan cuti.
Dengan sebab bola boleh cuti pejabat, dengan sebab satu urusan dunia boleh cuti pejabat. Yang mana dari segi maslahahnya lebih besar? Kata nak buat sebab ramai sangat peminatnya. Manusia akan mencari sesuatu yang boleh memberikan keseronokan, kenikmatan, at-tamattu'. Ya, fadharhum ya'kulu wa yatamatta'u. Baik, soalnya di dunia ni dia ada dua. Ada perkara yang disebut sebagai al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan, syurga di akhirat tetapi dirasai oleh orang beriman semasa di dunia. Adapun orang-orang kafir merasakan dunia ni sendiri adalah syurga, tetapi syurga bagi orang beriman bukan dunia tetapi apa yang ada dalam hati mereka. Seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim, dia mengambil kata-kata gurunya Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam Al-Wabil Al-Sayyid. Sesiapa yang di dunia tidak merasai adanya syurga bagi dia, yang tidak merasai dalam hatinya ada syurga, maka dia tidak akan berpeluang menjadi ahli syurga di akhirat. Maksud syurga di sini ketenangan, kebahagiaan yang dirasai dengan sebab zikrullah, zikirnya kepada Allah. Itu disebut sebagai al-jannatul ajilah, syurga yang disegerakan. Tetapi kehidupan dunia sendiri adalah syurga bagi orang kafir. Nabi SAW bersabda, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang beriman dan syurga bagi orang kafir. Kenapa disebut syurga bagi orang kafir? Sebab mereka bebas. Ya'kuluna wa yatamatta'una, mereka boleh makan apa sahaja mereka nak makan, tidak ada batas halal haram, dan mereka boleh berseronok, boleh menikmati kehidupan sesuka hati mereka. Seperti yang disebut dalam surah Muhammad, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Orang-orang yang kafir, mereka hanya fikir untuk yatamatta'una, untuk berseronok, bersukaria, bergembira, makan, minum sebagaimana makannya binatang. Kalau fikir hanya hidup nak suka-suka aja, hidup hanya untuk berpesta, suka. Ramai orang Islam sekarang gitu, dia hanya fikir nak suka-suka aja. Hanya fikir hidup nak suka. Bila dibuat sambutan, celebration apa, pesta, buat macam-macam lah, maka mereka menjadi orang yang paling teruja, sebab menikmati kehidupan yang dirasakan cukup fun, cukup memberikan funny, memberikan kepuasan, keseronokan. Tapi seronok hidup di dunia ini dia bersifat sementara, sebentar. Adapun nikmat akhirat, nikmat dalam syurga bersifat kekal selama-lamanya. Dunia ni sifat dia mari lepas tu dia hilang. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu dia akan lenyap, akan hilang. Tetapi apa yang ada di sisi Allah dia akan kekal selama-lamanya. Dia akan kekal untuk selama-lamanya. Sebab tu kehidupan ni kalau tidak ada agama, kita akan hanyut. Kita akan hanyut, kita akan leka sebab terasa indah kehidupan ini. Dunia itu bersifat indah, tetapi keindahan itu adalah keindahan yang sangat-sangat menipu manusia. Semoga Allah Ta'ala tidak menjadikan kita orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunia. Fala tawurrannakumul hayatud dunya. Diulang beberapa kali, fala tawurrannakumul hayatud dunya, dalam surah Fatir, dalam surah Al-Hadid. Jangan kamu tertipu, terpedaya dengan kehidupan dunia. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Janganlah kamu tertipu dengan keadaan orang-orang kafir yang sibuk ke sana ke sini dalam negeri ini, dalam negara ini, sehingga mereka membina kehidupan yang lebih mewah, lebih senang daripada kamu. Sebab apa yang mereka dapat hanyalah mata'un qalilun, nikmat kesenangan yang sedikit. Kemudian di akhirat ma'wahum jahannam, tempat tinggal mereka adalah neraka jahannam. Kita boleh cari dunia, tetapi jangan sampai dunia mengikat kita, menyebabkan kita terkurung dalam lingkungan kehidupan yang sukar untuk kita keluar, sehingga kita merasakan kita tidak mahu melaksanakan kerja-kerja agama. Kerja-kerja agama. Kerja agama ni bukan untuk diri kita saja, untuk kita
melaksanakan amal Islami, dakwah. Dakwah, berapa ramai orang sekadar belajar untuk dia je. Tapi berapa ramai yang sanggup untuk berkongsi apa yang dia dapat dengan orang lain. Berkongsi apa yang dia dapat dengan orang lain. Sama ada perkongsian itu melalui tazkirah, melalui penulisan. Biasanya kita hanya fikir, kita cari untuk kita, lepas tu balik senyap. Ini majoriti maknanya kita bersikap begitu. Cubalah kita berusaha sekali kita buat ni adalah kerana Allah. Kita buat semata-mata kerana Allah dan kerana Allah, semata-mata kerana, tidak tujuan yang lain tu. Di situ bila kita buat satu kerja, kita akan rasa satu kemanisan. Kita buat ni tidak kerana makhluk, tidak kerana yang lain, tetapi semata-mata kerana Allah. Semata-mata kerana kita rasa kita seperti perlu membayar, walaupun Allah Ta'ala tidak berhajat kepada kita membayar nikmatnya. Kalau bayar memang tak terbayar pun. Yang penting adalah syukur. Saya sebenarnya kalau ayat ini memang sangat tersentuh. Ayat rubama yawaddul ladzi dengan zarhum yakulu. Apa yang kita boleh buat untuk kita dakwah kafir? Apa yang kita boleh buat? Kalau kita kata dia tak sedengar, soal dia tak sedengar, sebenarnya kemungkinan setengah mereka tidak mendapat maklumat yang betul tentang Islam. Mereka tahu tentang Islam melalui sumber yang tidak betul ataupun gambaran yang salah. Apa yang kita boleh buat untuk kita dakwah, khususnya kalau kita ada rakan-rakan dari kalangan yang bukan Islam, untuk kita dakwah dia supaya dia buka minda dia untuk tahu agama ni gapo dia. Sebab Islam adalah agama fitrah yang menepati tabiat asal manusia yang tidak ada dalam ajaran lain kecuali ajaran Islam. Apa yang kita boleh buat? Kita rasa bersalah kalau kita tidak boleh berbuat apa-apa untuk mengislamkan orang yang bukan Islam. Dia ada rasa bersalah, supaya kita akan berusaha juga supaya satu masa kita boleh dekati mereka dan kita boleh dakwah mereka. Dakwah itu penting. Kalau kita mengambil sikap kita terus tinggalkan mereka, macam mana kita nak dakwah? Baik, nanti mereka akan tahu, fasaufa ya'lamun, mereka akan tahu apakah kesudahan nasib mereka. Ini nisbah pada orang kafir yang telah sampai dakwah kepadanya, tetapi mereka masih keras kepala, masih degil. Lalu dikatakan zarhum, tak sah-sah cara, dan biar ikut dia lah nak buat apa. Biarkan mereka makan, mereka berseronok, dan mereka akan tahu akibatnya nanti. Dan kita tidak patut berputus asa walaupun dakwah itu ditolak beberapa kali. Para nabi dan rasul tidak pernah berhenti berdakwah walaupun diketahui bahawasanya dakwah itu tidak akan lagi diterima. Nabi Nuh alaihi salam, nabi dan rasul yang paling panjang umur dia, 950 tahun. Nabi Nuh terus berdakwah. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara, aku menyeru kaumku malam dan siang, falam yazidhum du'ai illa firara. Dakwahku ini tidak menambahkan apa-apa kecuali mereka semakin lari. Akhir sekali apabila diperintahkan untuk Nabi Nuh, apa dia buat kapal, turunnya hujan yang lebat, air keluar daripada permukaan bumi, berlakunya banjir yang besar. Lalu diberitahu kepada Nuh, wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad aman. Diwahyukan kepada Nabi Nuh bahawasanya tidak ada lagi yang beriman kepada engkau wahai Nuh kecuali orang-orang yang telah beriman sebelum ini. Kalau ada di 70 tu, buatlah ke mana, tak ada. Itu sudah sampai kepada klimaks, kemuncak dakwah. Tetapi fala tabta'is bima kanu yaf'alun, janganlah kamu merasa kecewa, merasa putus asa dengan apa yang mereka lakukan. Tapi Nabi Nuh terus berdakwah sehinggalah Allah Ta'ala memberitahu bahawa tidak ada lagi yang akan beriman. Hak beriman hak ada ni sekarang ni. Jadi kalau kita mudah merasa kecewa, merasa putus angin berdakwah dan tidak ada yang mahu terima, lalu kita terus berhenti, maka ini adalah sikap yang salah. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabun ma'lum, dan tidaklah kami membinasakan sesebuah kampung itu kecuali ada baginya ketentuan yang telah ketetapan yang telah dimaklumkan. Menjadi sunnatullah, peraturan Allah Ta'ala terhadap umat manusia
iaitu sunnah atau peraturan itu hanya satu. Mereka tidak dibinasakan, penduduk sesebuah negeri tidak dibinasakan kecuali ba'da qiyamil hujjati alaihim, setelah ditegakkan hujjah ke atas mereka. Ini setelah mereka tahu, setelah mereka faham, setelah mereka sedar tapi masih menolak, barulah dikenakan azab. Ataupun setelah disampaikan jalan-jalan petunjuk. Dan apabila tiba untuk berlakunya azab, maka akan tibalah ia pada waktu yang muhaddad, yang telah ditentukan. Walikulli ummatin ajal, bagi setiap umat ada ajal. Ajal mana tempohnya. Fa idza jaa ajaluhum, maka apabila telah sampai tempoh mereka, tempoh berakhirnya kehidupan bagi suatu umat, habis dah, mana dia tidak akan wujud lagi, maka dia akan binasa. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidaklah mereka dapat menangguhkan kebinasaan itu walaupun sesaat, dan tidak dapat mendahulukannya. Nak cepat tak ni, nak pelewak sikit pun tak boleh. Bila sapalah, dan mereka akan terima balasannya. Padahal kalau Allah Ta'ala kendaki, dia boleh menyegerakan azab kepada orang kafir. Kalau Allah Ta'ala kendaki, dia boleh ajjala lahum al-azaba, menyegerakan bagi mereka azab. Tetapi azab itu sudah ada kitabun ma'lum, sudah ada ketentuan yang diketahui bila. Cuma kita yang tak tahu. Kita tak tahu bilakah akan berlaku kebinasaan itu. Adapun hikmah kenapa diberi imhal, diberi tangguh sehingga tidak disegerakan azab untuk mereka, la'allahum yatubu, mudah-mudahan mereka itu bertaubat. Tetapi apabila berlakunya azab itu, la ta'khira fihi wa la taqdim, tidak boleh ditangguhkan lagi, tidak boleh dipercepatkan dan tidak boleh didahulukan. Dan akhir sekali, ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun, tidaklah sesuatu umat itu boleh mendahului ajal, tempoh kebinasaan untuknya, dan tidak boleh mereka itu menangguhkannya, tidak boleh didahulukan dan tidak boleh dikemudiankan. Ada satu hadis dari riwayat Bukhari, Muslim dan Nasa'i daripada Anas radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yahramu ibnu Adam wa yabqa ma'ahu ithnatani, anak Adam akan menjadi semakin meningkat dewasa dan tua, tetapi yang kekal bersama dengannya dua sahaja. Masih kekal bersama dengannya dua perkara, al-hirsu wal amali, iaitu ada rasa ketamakan dan ada angan-angan. Salah satu perkara yang tercela ialah tulul aman. Tulul aman maknanya panjang angan-angan. Sebab asalnya adalah sifat orang kafir. Ia termasuk akhlak yang buruk. Ayat ini menunjukkan bahawasanya menjadi kebiasaan orang kafir, merujuk kepada ayat yang kedua dan ketiga tadi. Mereka ni pada adatnya suka mengambil berat dengan soal maddiyat, soal materialisme, soal kebendaan. Sehingga kamu melihat mereka itu munghamisina fi syahawati wal ahwa wal ladzat, lemas tenggelam dalam keinginan nafsu, syahwat, kelazatan, bergantung kepada angan-angan yang tidak jelas. Ayat ini menunjukkan bahawa sesiapa yang lebih ithar, mengutamakan at-talazzuz, talazzud, fikir hanya nak berseronok, nak merasa sedap, nak sedap semua, atau merasa nikmat, sehingga membawa kepada tulul amal, panjang angan-angan, maka laisa min sya'ni akhlaqil mu'minin, bukanlah ia termasuk sebahagian daripada akhlak orang yang beriman. Sekali-sekala kita kena latih diri kita biar kita rasa susah, walaupun kita boleh untuk tidak susah. Katakanlah kita ni harta banyak, kita harta banyak. Saya sangat tertarik dengan hadis yang pernah disebut sebelum ini berhubung dengan puasa yang paling afdal, yang paling baik, puasa Nabi Daud. Afdalus siyam, puasa yang paling baik, puasa Nabi Daud. Yasumu yawman wa yuftiru yawman, dia puasa sehari, dia buka sehari. Kalau kita ni biasa hidup mewah, makan sedap, kita rasa berat nak puasa.
Mungkin setengah tu kata dari segi pahala cukuplah kita puasa hari tu puasa 6 Syawal, puasa 6 Syawal campur dengan 30 hari Ramadan seperti pahala puasa setahun. Itu dari sudut pahala, tapi dari sudut hak lain, kelebihan lain kita tak ambil kira. Sesiapa yang melatih diri untuk berpuasa sehari berpuasa sehari, puasa sehari berpuasa sehari seperti Nabi Daud, akhirnya dia merasa suatu nikmat yang tidak dirasai oleh orang yang tidak melakukannya. Cubalah kita buat. Aku pun fikir hadis ni kita tahu lah mudah, tapi kita tak buat. Bila nak buat? Mungkin nanti cuti sekolah boleh buat kali kan. Cuba tanya diri masing-masing. Kalau tuan-tuan sudah umur 50, 60, 70, siapa pernah mencuba sebulan ke 2 bulan puasa sehari bukan sehari, puasa sehari bukan sehari? Rasa kalau ada 50 orang nak jumpa seorang tak payah. Tak pernah buat. Rasa tak perlu jawab lah. Jawab pada diri masing-masing. Siapa yang pernah buat amalan puasa sehari bukan sehari? Sebab rasa kita biasa dengan talazuz, sedap semua. Lepas tu bila puasa tu kita fikir dah nak buka puasa dengan apa dia. Tak perlu fikir dah. Ada ahok kita boleh makan, kita makan sekadar. Padahal Nabi SAW kehidupannya sangat ringkas, sangat sederhana. Bangun pagi tanya isterinya, apa makanan yang ada? Tak ada, tak apa. Hari ni aku puasa. Al-yawm sa'asum, hari ni aku puasa. Mudah. Kita tak sahur, tak puasa dah. Kita kalau tak sahur, tak puasa. Sebab kita bergantung kepada ada sedikit makanan sahur. Itu mungkin makam Nabi itu tinggi lah. Kedudukan kita ni sebab kita tak latih, kita biasa maka sedap sama. Sebab tu dalam hadis Sahih Bukhari disebut di akhir zaman akan ada berlaku kehidupan mewah sehingga wa yadhhar fihim as-siman, nyata pada mereka itu sifat-sifat kegemukan, hidup mewah maka sedap sama. Hadis ni bukan nak kata kepada orang hak body besar apa tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawasanya di akhir zaman manusia ni memang fit tana'um wa talazzuz, berada dalam kenikmatan, kemewahan, kelazatan, hidup mewah maka sedap. Perhatilah tengok mana-mana restoran hak mahal Kelantan ni, tak usah kata ni Kelantan ni penuh. Restoran walaupun mahal tapi penuh, orang boleh masuk. Sebutlah KFC ke apa, pizza ke apa, benda mahal tapi orang boleh masuk sebab makan punya pasar. Masih saya tak fikir soal mahal sikit makan ni walaupun habis apa puluh ringgit sanggup. Tapi untuk infak fi sabilillah, cuba tengok hari Jumaat. Mungkin payah nak jumpa bila tabung hari Jumaat tu dia adakan biasa kita nampak hanya RM1, RM2 je. Sia RM2. Nak tengok RM10 pun jarang. Hak 50 jauh sekali. Sebab bila untuk infak kita rasa berat. Tapi bila untuk kegunaan diri kita, beratus-ratus pun kita rasa relax biasa. Sebab untuk kita. Ini perlu kepada mujahadah. Kita mula dengan puasa sunat. Puasa sunat. Wallahu alam. Tujuan yang sebut ni tujuan untuk kita cari perbezaan akhlak antara kita orang Islam dengan orang kafir yang sifatnya hanya fikir nak makan sedap atau nak hidup terlalu selesa. Islam tidak melarang kita hidup selesa, tetapi jangan berlebih-lebihan. Itu bimbang. Apabila berlebih-lebihan membawa kepada maksud mewah, sifat mewah itu adalah sifat ahli neraka, bukan ahli syurga. Baca dalam surah Al-Waqi'ah, wa ashabus shimali ma ashabus shimal fi samumin wa hamim. Golongan kiri ini berada dalam samum. Apa dia samum? Asap yang panas, hamim air yang mendidih, wa dhillim min yahmum, dalam naungan teduhai yang panas pula. La baridin wala karim, tidak rasa sejuk dan tidak rasa selesa. Sejuk tidak, selesa pun tidak. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, sesungguhnya mereka itu sebelum ini, sebelum di akhirat ni, atas dunia dulu mereka ni mutrafin, orang-orang yang hidup mewah. Berhati-hatilah bagi orang yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan rezeki yang luas, dengan harta yang banyak. Pilihlah kehidupan yang sederhana, bukan kehidupan yang mewah. Sebab sifat tu adalah laisa min sya'ni akhlaqil mu'min, bukan daripada keadaan akhlak orang yang beriman. Allah subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.